Ayah-ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan kita masih lagi pada Al-Hadithut Tasi' wal Ashrun, hadis yang ke-29, yang di mana pada bulan sudah kita telah pun membaca, dan insyaAllah kita akan sambung was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata. Kita sambung di situ. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi ta'budallah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar was-salatu ar-rajuli fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa 'alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Faqala thakilatka ummuka wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sadaqa Rasulul Karim. Rawah al-Imam At-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, katanya, kataku ya Rasulullah, khabarkan kepadaku dengan amal yang memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau bertanya dari hal perkara yang besar, dan sesungguhnya amatlah mudah atas orang yang telah dimudahkan dia oleh Allah Ta'ala untuknya, iaitu engkau menyembah Allah, tiada engkau mempersekutukan dengan dia akan sesuatu, dan engkau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan puasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji di Baitullahil Haram. Kemudian ia bersabda, tidakkah engkau suka aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Maka kata Nabi SAW, puasa itu adalah perisai, sedekah itu memadam kesalahan sebagaimana air yang memadam api, dan salat seseorang lelaki pada pertengahan malam. Kemudian ia membaca tatajafa junubuhum 'anil madaji' hingga ya'malun, yang artinya renggang rusuk-rusuk mereka dari tempat tidur dan keadaan menyeru Tuhan mereka dengan takut dan dengan menaruh harapan, dan sebahagian dari apa yang kami kurniakan itu mereka belanjakan. Maka tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari benda-benda penetap mata. Sebahagian balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Setelah itu Nabi bersabda lagi, adakah engkau suka aku khabarkan kepada engkau kepala pekerjaan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Kataku, baiklah ya Rasulullah. Kata Nabi, kepala pekerjaan ialah Islam, tiangnya ialah salat dan puncaknya ialah jihad. Kemudian ia bersabda, adakah engkau suka aku khabarkan kepada engkau penguasa bagi yang demikian semuanya? Kataku, baiklah ya Rasulullah.
Lalu ia memegang lidahnya seraya berkata, cegahlah ini. Kataku, ya Nabi Allah, dan sesungguhnya kami akan disiksa kerana kami berkata dengannya. Sabdanya, ibu engkau kehilangan engkau, dan tidak akan ditelangkup, yakni dicampakkan manusia ke atas muka mereka, atau ia bersabda ke atas hidung mereka ke dalam api neraka, melainkan kerana hasil tanaman lidah-lidah mereka. Benarlah kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan katanya hadis ini hasan sahih. Kita sambung, kata Nabi SAW, sedekah itu memadam kesalahan sebagaimana air yang memadam api. Ayah-ayah yang saya hormati, kita masih lagi membicarakan satu hadis Nabi SAW, hadis yang ke-29, yang mana Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi, tanya kepada Nabi satu soalan yang cukup besar, iaitu apakah ibadat ataupun amalan yang membolehkan aku masuk dalam syurga dan jauhkan aku daripada neraka. Maka kata Nabi, pertama, engkau sembah Allah. Yang kedua, engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, dan menunaikan haji di Baitullahil Haram. Tunai hak 5 rukun Islam, selesai, syurga lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Nabi bagi tahu dekat Mu'adz, walaupun Mu'adz tak minta, tapi Nabi bagi tahu kepada Mu'adz. Kata Nabi, tidakkah engkau suka aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Seperti yang kita dah sebut pada kuliah kita sebelum ini, satu orang yang bila nak buat baik, dia mesti kena melalui pintu dulu, barulah dia boleh masuk dalam, barulah dia buat keseluruhan kebaikan. Jadi nak buat baik, dia kena melalui pintu dia. Maka kata Nabi, pertama sekali, puasa. Mudah-mudahan dengan puasa itu dapatlah mencegah kamu daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebab bila kita berpuasa, kita telah menahan diri kita daripada makan dan minum dan juga nafsu kita. Itulah kelebihan puasa. Alhamdulillah, sekarang ni dah bulan Rejab. Bulan depan nanti bulan Syaban, kemudian tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi bulan Rejab dengan Syaban ni adalah bulan yang sangat istimewa, yang di mana kita boleh berpuasa pada mana-mana hari. Dia tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan lain Isnin dengan Khamis. Tapi kalau bulan Rejab, Syaban, tak jadi masalah. Nak puasa daripada awal Rejab sampai Syaban pun tak apa, tak jadi masalah. Tapi hari Syak sebelum nak masuk Ramadan tu tak boleh lah, sebab dia hari yang diharamkan. Tapi daripada Rejab sampailah sebelum hari Syak, dia puasa, tak jadi masalah. 2 bulan sambung dengan bulan puasa, 3 bulan turut-turut dia berpuasa, boleh. Ataupun dalam bulan Rejab dia nak puasa mana-mana hari, tak jadi masalah, dibolehkan. Puasa sunat. Jadi puasa ini dia banyak kelebihan, melainkan selain daripada kita memperolehi pahala yang besar di sisi Allah, dari segi tubuh fizikal kita juga diberi kesihatan yang baik dengan kita berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata pintu kebaikan yang kedua ialah sedekah. Kenapa? Sedekah itu dapat memadamkan api neraka seperti mana air yang memadam api, kata Nabi. Jadi bab sedekah ni dah kita selalu sebut dan kita selalu ulang. Sedekah ni Masya Allah, cukup hebat dan besar ganjaran di sisi Allah. Dalam hadis, dalam Mastika hadis jilid yang pertama, tak silap saya hadis yang ke-40, boleh rujuk Mastika hadis Muqaddimah, bukan jilid pertama, Muqaddimah Mastika hadis yang ke-40. Nabi SAW bersumpah bahawa tidak akan jatuh miskin orang yang bersedekah. Nabi bersumpah tidak akan jatuh miskin orang yang bersedekah. Cerita kata orang sedekah ni Masya Allah. Sebab tu ada satu buku Power of Sedekah. Cerita kata hebatnya sedekah ni. Dan kita pun tahu, satu kita bagi, bermacam-macam lagi yang kita akan dapat sebab daripada sekali kita bagi.
Tak, inilah maksud dia. Jadi sedekah ni dia luaslah maknanya, tidak maksudnya tidak tertumpu pada duit sahaja. Tak, sedekah ni banyak. Tak, kita mungkin tak ada duit untuk bersedekah, tetapi kita ada kederat, kita ada tenaga. Jadi sumbangkanlah tenaga. Itu juga sedekah. Tak, kita mungkin kederat pun tak ada. Duit pun adalah juga sikit tapi taklah banyak. Tapi kita ada idea, kita ada pandangan yang boleh kita sumbangkan, maka berikan pandangan, berikan idea. Tak, ada orang macam tu. Kemudian ada orang yang idea mungkin tak ada, kederat pun tak pernah ada, tapi duit banyak, dia sedekah duit. Tak, ada orang yang duit pun tak ada, kederat pun tak ada, idea pun tak ada. Yang ada khenyeh ya. Khenyeh ni maknanya apa? Senyum je. Itu pun sedekah juga, senyum tu pun. Tu cerita dah. Jadi, maknanya sedekah ni luas. Bukan, tidaklah tertumpu pada harta, kepada duit sahaja. Jadi apa yang kita lalu di tengah jalan, nampak pelepah sawit ataupun pelepah nyok jatuh atas jalan, contoh. Pelepah nyok jatuh atas jalan, kita berhenti, alih dia tak tepi, itu pun dikira sebagai sedekah. Masya-Allah. Itu pun dah dikira sebagai sedekah. Dan masuk masjid, nampak plastik coklat, ada orang tahu buang, kita pun ambil, buang dalam tong sampah, tu pun dikira sebagai sedekah. Jadi sedekah ni maknanya luas lah. Dan sebab itulah Nabi kata, bila mana kita bersedekah, mudah-mudahan dengan sedekah kita itu dapatlah memadam api neraka, seperti mana air yang memadam api. Mudah-mudahan. Jadi itu. Kemudian Nabi sebut lagi, pintu-pintu kebaikan ialah seseorang yang salat di pertengahan malam, yang kita sebut sebagai qiyamul lail. Orang yang bangun di tengah malam, lalu dia salat di tengah malam. Ayah-ayah yang saya hormati, sebenarnya nak istiqamah dalam qiyamul lail ni mengambil masa. Tetapi tak adalah lama. Bagi mereka yang dah istiqamah dalam bangun di tengah malam untuk mendirikan salat, maka Masya Allah, kita lihat sinar daripada wajahnya. Kenapa? Kesan daripada dia bangun di tengah malam. Betul, orang yang bangun tahajud di tengah malam ni ada kelebihannya. Ada kelebihannya. Kelebihannya macam tadi kita sebut, antaranya bersinar-sinar wajahnya di dunia dan juga di hari akhirat. Berkat apa? Daripada bangun di pertengahan malam. Tengah malam ni, waktu yang terbaik adalah sepertiga. Maka ulama bahas sepertiga tu pukul berapa? Antara pukul 3 hingga pukul 4. Itu adalah waktu yang terbaik. 3 pagi sampai pukul 4. Mungkin kita nak bangkit 3 pagi tu, mungkin kita susah sikit lah. Tapi kita pilih pukul 4. Pukul 4 pun kita rasa macam susah sikit, kita pilihlah pukul 5. Makna kata sebelum subuh. Itu adalah lebih baik. Dan waktu afdal tadi antara 3 sampai 4 itu sepertiga. Kalau mengikut pada waktu kiraan ulama, sekiranya Isyak dia masuk pukul 8. Sebab negara ni dia berbeza waktu dia. Macam kita Isyak pukul 8. Negara lain mungkin Isyak pukul 7 dah. Ataupun pukul 6. Macam Jordan, kita pukul 8, mereka pun 5 jam sebelum. Sekarang ni bulan 1, bulan 2. Bulan 2 kalau tak silap saya musim sejuk kat sana. Kalau musim sejuk dia lajak 6 jam beza. Dengan Malaysia ni 6 jam. Di kita pukul 8 tolaklah 6 jam ke belakang. Tu pukul Jordan sekarang. Kalau musim sejuk, pukul 11 tu dah masuk Zuhur dah. Pukul 2 Asar, pukul 4 Maghrib, pukul 6 Isyak. Pukul 6 dah masuk Isyak. Lepas habis sembahyang Isyak, balik tak ada makan apa semua, rehat, tidur rasa macam dah lama sangat tidur ni, rasa dah puas dah.
celik-celik mata baru pukul 10. Kan? Nak celik kali kedua ke payahlah pula. Pasal dah celik, kita dah nak celik pula, nak pejam kali kedua tu payah. Sebab kita dah rasa macam tidur lama dah. Sebab dia malam tu dia panjang. Ni kalau musim sejuk. Kalau musim biasa ni siang tu 5 jam beza dia dengan negara kita. Itu kalau negara-negara lain lah isyak pukul 6. Jadi mengikut pada waktu perbezaan itu. Cuma kalau kita di Malaysia ni, kalau ikut pada waktu pukul 8 tu isyak, sepertiga tu adalah pukul di antara 3 hingga pukul 4 pagi. Itu adalah waktu yang terbaik. Senang kita nak mudah sebelum subuh. Itu lagi senang. Sebelum setengah jam nak subuh ataupun sejam lagi nak subuh, itu adalah waktu yang terbaik untuk kita bangun dan kita salat. Ayah-ayah yang saya hormati, alhamdulillah lah kita umat Nabi SAW. Bukan sebut alhamdulillah bukan apa macam ni. Allah mewajibkan qiyam kepada para nabi. Allah mewajibkan qiyam kepada para nabi, dan bukanlah untuk umat dia. Kalau qiyam itu wajib kepada umatnya, dah tentu kita kena bangun tengah pagi tu, sebab dia jadi wajib. Tapi tidak, untuk umat tak jadi wajib. Yang jadi wajib hanya kepada nabi. Sebab tu Nabi bangun di tengah malam dan Nabi salat. Kerana qiyam itu diwajibkan ke atas Nabi SAW. Sebab tu Aisyah meriwayatkan dalam satu hadis daripada Al-Mughirah radhiyallahu ta'ala an, yang di mana Nabi SAW qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil lail. Nabi bangun di tengah malam dan Nabi salat. Kemudian kami melihat di tumit Nabi bengkak hatta tawaramat qadamah, sehingga kami melihat tumit Nabi bengkak kerana Nabi banyak salat. Kemudian Al-Mughirah mengatakan kepada kata Aisyah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, laqad ghafarallahu ta'ala min dhanbika ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah ampunkan engkau barang yang akan berlaku, barang yang dah berlaku? Maknanya kan Nabi kan maksum, terpelihara ia daripada dosa, dan tersedia keampunan kepada Nabi. Tak, Nabi buat kan Nabi tak buat, dah memang tersedia keampunan tu. Allah dah ampun sebelum, apatah lagi yang akan datang. Dah tersedia dah keampunan tu. Kenapa solat sampai bengkak kaki ni? Maka Nabi SAW sebut, afala an akuna abadan syakurah. Bukankah aku ini ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur. Masya Allah. Nabi SAW boleh dia tak salat di tengah malam, boleh dia tak semayang. Nabi boleh melakukan apa saja yang Nabi buat. Tapi tidaklah dia menggunakan kelebihan itu untuk melakukan perkara yang dia nak buat, melainkan apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Kalau kita dapat kelebihan tu, bolehlah buat apa saja. Pasal apa? Dah memang Allah ampun kita. Buatlah apa saja pun, tersedia keampunan. Tapi Nabi tidak. Nabi tak menggunakan kelebihan itu kepada perkara tersebut. Inilah yang dimaksudkan. Jadi satu orang hamba yang nak buat baik, bangunlah tengah malam salat. Bangun salat pada waktu itu sunyi orang. Tak kalau orang lain tengah duk tidur lena, kita bangun, kita semayang, kita zikir, kita berdoa sampai menitis air mata, memohon, merintih, merayu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah tak terima doa kita? Bila mana dia melihat hambanya ini sanggup bangun di tengah malam, tak kala manusia lain sedang tidur. Dia bangun, dia ambil wuduk, dia semayang pula. Kemudian dia berzikir, ingat kepadaku. Kemudian dia berdoa kepadaku sehingga menitis air matanya, merayu kepadaku. Bagaimana aku tidak terima doanya? Jadi inilah
kelebihan-kelebihan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang istiqamah dan beri kekuatan kepada kita untuk bangun di tengah malam dan salat, insya-Allah. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi baca dalam surah Sajadah, As-Sajdah, iaitu tatajafa junubuhum, selepas ayat 15 tu. Lepas ayat 15 tu ayat sujud sejadah tu. Lepas tu ayat yang ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'u khaufan tu sampailah ya'malun, maka dibaca kepada kita renggang rusuk mereka dari tempat tidur dalam keadaan menyeru Tuhan mereka dengan takut dan menaruh harapan, dan sebahagian dari apa yang kami kurniakan itu mereka belanjakan. Maka tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari benda-benda penetap mata, sebahagian balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. Maka ayat ini sebahagian daripada mufassirin, ahli-ahli tafsir mengatakan bahawa ayat inilah yang sebenarnya menunjukkan bahawa kewajipan untuk bangun di tengah malam ke atas Nabi. Tak, kewajipan bangun di tengah malam ke atas Nabi. Tak, jadi ayat ini ditujukan kepada Nabi sahaja. Kalau ditujukan pada semua, maka bermaksud wajib kita bangun tengah malam 3-4 pagi kena sembahyang. Tapi ayat ini tidaklah menuju kepada umat, kepada kita. Tuju kepada Nabi sallallahu alaihi. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi dan juga merupakan sebahagian daripada sunnah Nabi. Nabi bangun dan Nabi salat. Dan kita walaupun tak diwajibkan ke atas kita untuk qiyamul lail, tetapi kita amalkan sunnah tersebut seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama macam sugi lah. Sugi tak wajib tapi dia sunnah. Maka kita sunnah untuk bersugi. Lau an asyqa ala ummati la amartu bis siwak 'inda kulli salat. Kalau bukan menjadi keberatan ke atas umatku, nescaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak, yakni bersugi setiap kali mereka nak mendirikan salat. Maknanya kalau sugi itu dah wajib, lama dah Nabi suruh kita sugi setiap kali kita nak salat. Tapi sebab sugi itu tak wajib. Tapi kalau kata wajib setiap kali nak sembahyang kena sugi. Sugi zaman tu kita kena tahulah, iaitu dengan menggunakan kayu arak tu. Bukanlah kita faham sugi lah gosok gigi, nak kena ubat gigi pula, kena tenyeh pula. Kan? Takkanlah nak sembahyang kena bawa ubat gigi sentiasa. Lepas tu untuk gosok-gosok gigi buang tentu. Tak. Macam mana bersugi dengan menggunakan kayu arak tu. Jadi itulah maknanya. Walaupun benda tu tak wajib, tapi sunat untuk kita buat. Sama dengan qiyam tadi, sunat. Wajib ke atas Nabi, tapi sunnah untuk kita melakukannya. Inilah yang Nabi sebut sebagai pintu-pintu kebaikan. Setelah itu kata Nabi, ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamih. Kemudian Nabi kata kepada Mu'adz, adakah engkau suka aku khabarkan kepada engkau kepala pekerjaan, tiangnya dan puncaknya? Maka jawab Mu'adz, bala ya Rasulullah. Seperti yang kita sebut dulu, perbezaan di antara na'am dengan bala. Na'am ni ya, bala pun ya. Ataupun maksud bala tu maksudnya bahkan. Kedua-dua membawa maksud ya, tapi ada perbezaan. Kalau na'am ni boleh jadi ya nak ataupun ya tak nak. Tapi kalau bala ni betul-betul nak. Dia tak ada pertengahan. Macam kita kata, hang nak tahu tak? Bolehlah. Makna kata sama ada dia nak tahu ataupun dia tak mau tahu. Kalau dia tahu pun tak jadi masalah, kalau dia tak tahu pun tak jadi masalah. Tapi kalau orang yang bersungguh-sungguh nak tahu ni, dia lain. Macam itulah. Digambarkan melalui kalimah. Kita ya sama aja.
Tak ada kataan lain dah. Tak, kita ya sama, tapi perbezaan melalui nada ataupun lantunan suara. Tak, ni kita punya nada. Hang nak tahu tak? Nak tahu. Ya, nak tahu. Oh, makna sungguh tu. Tak, melalui suara. Arab, suara tak, tetapi melalui kalimah. Tu Arab. Dia beza. Tak, macam masa. Masa, kita pun sama sebut masa, waktu, sama. Tapi dalam bahasa Arab, dia banyak kalimah berkenaan dengan masa, menunjukkan situasi. Tak, itu. Sama jugalah dengan kalimah-kalimah yang lain. Jadi nak cerita kata, kita ni terkenal dengan nada kita. Dengan nada. Tak, dengan apa lagu suara tu. Tak. Tapi orang Arab tak. Dia terkenal melalui kalimah. Tu. Kemudian Nabi tanya, wahai Mu'adz, hendak dah aku khabarkan kepada kamu apakah kepala pekerjaan, tiang dan juga puncaknya. Maka kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, Ra'sul amril Islam, kepala bagi sekalian urusan itu adalah Islam. Ibu dan ayah yang saya hormati, apa maksud kepala bagi setiap urusan itu adalah Islam? Begini, setiap apa yang kita lakukan, yang kita rencanakan, yang kita buat, mesti kena kembali kepada agama semula. Apa jua? Apa yang kita lakukan mesti kena kembali kepada agama. Nak buat apa? Kembali kepada agama balik. Nak buat konsert, buatlah. Tapi kembali kepada agama. Rujukannya adalah agama. Nak buat apa lagi? Majlis pernikahan, buatlah. Tapi kembali kepada agama. Jangan membazir. Macam itulah. Kemudian nak buat apa lagi? Buatlah apa yang nak buat, asalkan kembali kepada agama. Agama itu sebagai perkara pertama yang kita rujuk, yang menjadi kepala urusan. Kalau kita tak jadikan agama sebagai kepala urusan, itu yang jadi caca merbah. Itu yang dia bercampur dengan benda-benda hak tak baik. Pasal apa? Tak menjadikan agama itu sebagai kepala urusan. Tak menjadikan agama itu sebagai perkara yang kita rujuk. Macam cerita tadilah, nak buat konsert, silakan. Tak kira nak buat konsert apa pun. Tak, tetapi kembali kepada agama, kena ikut kepada syariat Islam. Tak, Islam membolehkan untuk kita berhibur. Tak jadi masalah, tetapi dia ada batasan dia. Tak, dia ada had dia. Tak, berhibur-hiburlah, tak jadi masalah, tapi dia ada batas dia. Ikut yang tu, insya-Allah selamat. Mana dibolehkanlah benda tu, tetapi mestilah kembali kepada agama semula. Itulah makna kepala urusan bagi setiap urusan itu adalah Islam. Apa jua yang kita nak buat, mestilah kena kembali kepada agama balik, sebagai rujukan kita, sebagai kepala urusan kita. Nak buat majlis pernikahan, buat. Nak besar mana, buat. Tapi agama itu mestilah diutamakan. Itulah maknanya. Kalau ikut nafsu kita, nak buat 10 hari 10 malam, tu kalau majlis kenduri kan. Kalau zaman dulu mungkin lah kot 3 hari 3 malam. Mana hak banyak duit tu mungkin boleh buat banyak hari. Ada hak buat 40 hari 40 malam pun dah. Tu dia punya lama lah kenduri. Tak, sambut punya seronok kan. Tapi buatlah macam mana, kembali kepada agama balik. Jadi kalau agama kita jadikan ia sebagai rujukan, selamat dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi sebut lagi, wa amuduhu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Baik. Ibu dan ayah yang saya hormati, tiang kepada agama itu adalah salat.
apabila kita rujuk semua perkara pada urusan agama, kita rujuk semua kepada agama, untuk pengukuhan kepada agama itu adalah salat. Dengan salat kita dapat mengukuhkan agama kita. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-salat. Perbezaan di antara orang Islam dengan juga orang kafir adalah salat. Kerana salat itu merupakan tiang. Seperti yang kita sedia maklum, kata Nabi SAW, as-salah imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin, atau kama qala. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah meruntuhkan agamanya. Dia tiang ni ibarat mengukuhkan binaan. Macam kita lah, kalau kita nak membina, mestilah kan ada tiang. Untuk apa tiang itu? Untuk dia kukuh, supaya tak runtuh. Supaya dia tak roboh. Kekuatan bumbung itu terletak kepada tiangnya. Barulah kukuh pada binaan tersebut. Jadi kita dah membina agama, kita dah membina. Nak mengukuhkan lagi agama adalah salat. Lepas tu kalau kita hantar anak kita pergi mengaji, hantar kita pergi mana, kita akan pesan kat dia. Apa dia? Antaranya yang kita pesan yang pertama sekali, salat jangan lupa. Kan kita pergi hantar anak pergi mengaji, pergi masuk universiti ke apa, kita pesan salat jangan lupa, mayang jangan lupa. Sampai ke besar, sampai ke law pun duk pesan juga. Semayang jangan lupa. Balik tu sekali lagi dah masuk waktu berhenti tang mana, sekali lagi berhenti semayang lo. Tak lari tempat hang nak pi tu. Orang kalau kita pesan. Kan tak lari mana dia kata. Sampai juga pergi semayang dulu. Semayang habis semayang tu tak apa nak teruskan perjalanan. Ada orang yang bila mana dekat nak masuk waktu, cepat-cepat cari masjid dah. Cepat-cepat cari masjid. Buat apa? Senang. Boleh buat persiapan, ambil wuduk apa semua, masuk waktu mayang sunat, mayang. Kan? Jadi ada orang macam tu. Dia rasa tak senang kalau dia tak semayang berjemaah. Pun ada lagu tu. Jadi solat, sesusah mana pun, sesibuk mana pun, salat itu paling utama. Itulah maknanya. Bila mana diseru pada kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada seruan yang lebih besar daripada seruan Allah, daripada seruan ilahi. Atau yang duk lekat utamakan panggilan ilahi kan. Itu makna dia. Bila dilaungkan azan, tidak ada yang lagi lebih utama melainkan kita menyahut seruan azan tersebut, iaitulah salat. Jadi itulah tiang kepada agama. Kemudian kata Nabi, wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak kepada agama ini adalah jihad. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita nak tanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Khilaf ulama tentang tarikhnya. Itu seperti yang disebut dalam fiqh sirah, disebut dalam Ar-Rahiqul Makhtum, ini karang oleh Ibn Mubarak, dan banyak-banyak lagi kitab sirah. Ala kulli hal, yang masyhur daripada kalangan kita, Isra wal Mi'raj adalah pada 27 Rejab kan. Baik. 27 Rejab berlakunya Isra wal Mi'raj. Kemudian selang beberapa bulan selepas itu pula berlakulah bukan selang beberapa bulan, beberapa tahun selepas berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj, berlaku hijrah. Berlakunya hijrah. Kita nak tanya, kenapa peristiwa hijrah itu berlaku setelah peristiwa Isra wal Mi'raj? Kenapa tak berlaku hijrah dulu? Baru Isra wal Mi'raj. Kita memanglah kita kata mana boleh tukar-tukar, mana boleh kita petikaikan macam tu.
Allah suruh jadikan Isra' Mi'raj dulu. Lepas tu kau baru hijrah. Ya, kita tahu hak tu. Bukan kita petikai hak tu. Tapi kita nak tanya, kenapa Allah jadikan? Tak, peristiwa hijrah itu datang selepas daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Itu berkait dengan hadis puncaknya adalah jihad. Itu puncak kepada agama. Kenapa berlaku peristiwa hijrah selepas peristiwa Isra' wal Mi'raj? Kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang. Dan insya-Allah kita akan sambung juga mengenai bab jihad. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan jihad? Dan siapakah yang dikategorikan sebagai orang yang berjihad? Nah, ini insya-Allah kita akan sambung berkenaan hadis ini pada kuliah kita yang akan datang. Kita berhenti dekat wa amuduhu salat, dan tiangnya adalah salat. Kita berhenti tang ni. Hari ini 1 hari bulan 2 3. Terima kasih kepada ibu dan ayah saya yang sudi hadir ke dalam kuliah ini. Terima kasih banyak-banyak. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh ibu dan ayah saya di sini. Saya mohon maaf sekiranya si terkasar bahasa, telanjur kata, telajak kata. Saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya, Allah ampunkan ibu dan ayah saya yang hadir pada malam yang berkah ini. Saya selalu berdoa kepada Allah, semoga jemaah yang selalu mai masjid, yang selalu mai salat berjemaah, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala, diberikan pahala, diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, dan diberikan kefahaman yang baik dalam kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Doakan saya, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat. Insya-Allah kita jumpa kuliah kita yang satu lagi pada hari Isnin minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan pertemuan kita nanti insya-Allah. Sekian dari saya, wallahu taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis dengan baca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.